kita boleh lihat, kita kan tengah tadarus Al-Quran ni, surah Al-Qasas ayat ke-81. Kisah satu orang bernama Qarun. Qarun ya. Boleh baca daripada ayat 76 surah Al-Qasas. Kan? Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu daripada kaum Nabi Musa, kemudian dia melampaui batas di kalangan mereka. Qarun ni daripada Bani Israel, kan, iaitu hidup di Mesir. Dia ni kaya sangat dan dilimpahi dengan harta. Tetapi dia tidak beriman dengan Nabi Musa alaihissalam, malahan dia bersama bersekongkol dengan Fir'aun laknatullahi alaih. Maka asal dia sangat bermusuh dengan Nabi Musa ketika syariat Nabi Musa mengenakan zakat kepada orang-orang kaya. Kullu alfin dinar. Setiap 1000 dinar, 1 dinar. Maknanya 1000 ringgit, RM1. Sikit je. Kan? Walikulli alfi syah. Dan setiap 1000 kambing, 1 kambing. Sikit je. Jadi dia sakit hati dengan Nabi Musa. Apa pun syariat pada dia, kata dia. Kan? Dia sakit hati. Jadi satu hari dia berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, marilah kumpul kat rumah aku nak bagi kau zakat dan lebih daripada zakat. Kumpul ramai-ramai, kumpul ramai-ramai. Panggil Musa sekali. Kumpul ramai-ramai, panggil Nabi Musa sekali. Kumpul. Dia sakit hati kan. Dia mecok, kata orang Kelantan. Mecok dia. Mecok. Bagi. Aku nak bagi. Berkumpullah ramai-ramai Bani Israel di rumah dia, dan dijemput juga Nabi Musa alaihissalam. Secara diam-diam dia mengupah satu orang perempuan pelacur, supaya perempuan pelacur tu mengaku depan orang ramai dia telah berzina dengan Nabi Musa. Kan? Ini cabaran orang-orang baik. Orang baik ni antara cabarannya kena fitnah. Buka kita ni kalau dah sampai kena fitnah, mana dah satu stage dah. Kan? Mana itu cabaran antara orang-orang baik. Jadi dikumpulkan pada Bani Israel dan diupah satu orang perempuan untuk mengaku berzina dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika dikumpulkan semua datang dan Nabi Musa mulai datang, Nabi Musa kata, lega bagus Qarun. Dia sudah mula menjadi orang yang pemurah di atas harta yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Qarun bertanya kepada Bani Israel ramai-ramai, wahai saudara-saudaraku sekalian, kalau kita mencuri, syariat Musa kata apa? Kalau mencuri potong tangannya. Maksudnya potong tangan ni syariat daripada Nabi Musa lagi ya. Kalau seorang itu berzina dan dia tidak punya isteri, apakah syariat Musa mengatakan dia akan disebat dengan 100 sorotan. Mana 100 sorotan ni syariat daripada Nabi Musa, nabi-nabi terdahulu pun ada. Kalau dia berzina dan dia punya isteri, maka dia akan direjam sehingga mati. Kalau begitu, wahai sahabat-sahabat, saudara-saudaraku sekalian, Musa yang membawa syariat ini, dia telah berzina. Semua termasuk Nabi Musa terkejut. Kan? Aku akan panggil perempuan yang telah berzina dengan Musa. Maka dipanggil perempuan itu. Perempuan itu pun keluar. Ketika perempuan itu keluar, ya, aku ni telah berzina dengan Musa. Gemparlah Bani Israel. Kan? Ujian kan? Sedih ya? Orang baik ni kadang-kadang ujiannya kan sedih tau. Bayangkan dia tu bawa syariat kan, bayar zakat tu bukan untuk dia kan, untuk fakir miskin. Orang sakit hati boleh fitnah macam tu. Ya, aku berzina, aku telah buat kesalahan, aku memang telah buat jahat banyak kali dengan Musa ni, bukan boleh percaya ni betul ke Nabi ni dan sebagainya. Nabi Musa diam je dalam keadaan hati yang terharu. Sedih ya, terharu. Tak tahu nak cakap apa. Maka Nabi Musa tunduk. Kemudian setelah habis perempuan itu berkata-kata mengakui dia telah tidur dengan Musa dan sebagainya, Musa angkatkan kepala dan pandang tepat kepada matanya.
wahai wanita, wahai perempuan, aku ingin bertanya kepada engkau. Dan di atas nama Tuhan yang maha berkuasa, betul ke aku ni tidur dengan kau? Dan pandang tepat pada mata. Maka ketika melihat mata Musa alaihi salam, menggeletar perempuan ni, gigil perempuan ni. Kemudian perempuan ni berkata, tak, sebenarnya aku ni dibayar oleh Qarun. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk, kan? Dibayar oleh Qarun ini. Maka gemparlah kaum Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam sujud, menitis yang mata ni, sujud pada Allah Subhanahu. Kat situ juga sujud Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam sujudnya itu dia berkata, Tuhan, kan? Aku ingin keadilan daripada-Mu Tuhan. Angkat kepala saja. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, umirtul ard an tuti'ak. Kan? Wahai Musa, aku perintahkan bumi ini untuk taat kepada engkau. Angkat kepala. Musa kata, wahai Qarun, berkatalah yang benar. Qarun tetap, tak ada. Dia tengok engkau tu, dia takut sebenarnya. Memang kau berzina. Kau ni memang sahaja Musa. Kau bukan tidak selayak menjadi nabi. Maka apa kata Musa? Kalau perkataanmu dusta, ya ard khudhihim. Maka ketika itu bergegar bumi. Kan? Bani Israel yang ada di sekitar Musa semua melangkah keluar. Tinggal Fir'aun, tinggal Qarun dan juga dia punya pengawal-pengawalnya. Fa akhadathum ila aqdamihim. Bumi mula telan dia sikit-sikit sampai rumah dia tu, sampai ke buku lalinya. Qarun berkatalah yang benar, sebab dia dah malu agaknya, dia pertahankan salah dia tu. Tak ada Musa. Engkau memang saja nak pernah mendoakan aku macam ni pula. Kau sebenarnya telah berbuat jahat. Ya ard khudhihim fa akhadathum ila sadrihi. Maka ditelan bumi sampai ke dadanya. Pun masih sama mempertahankan. Musa, engkau ni memang kau saja doakan aku kan, padahal kau telah berbuat jahat. Wahai Qarun, kalau engkau dusta, ya ard khudhihim. Bumi telanlah kalau Qarun ni berdusta. Fa akhadathum ila a'naqihim. Ditelan sampai ke leher ini. Ketika itu barulah dia berkata, Musa, aku salah Musa. Tapi telah terlambat. Sebab ketika roh ditarik ke halkum, ketika itu taubat sudah tidak diterima. Kenapa? Soalan dia. Allah kan Maha Pengampun. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima taubat kalau orang telah sampai ke halkum? Kerana takrifan taubat adalah an-nadamah atau taubatun nadamah. Taubat itu penyesalan. Orang yang nyawanya telah sampai ke halkum, ketika itu dia bertaubat bukan kerana menyesal, tapi bertaubat kerana takut. Waktu dalam sejarah, Qarun tidak diterima taubatnya ketika sampai ke leher ditelan bumi. Macam tu juga dengan Fir'aun, ketika hampir lemas di Laut Merah, kan dia kata amantu bi rabbi Musa, tapi tidak diterima taubatnya. Kenapa? Ketika itu telah sampai ke halkum. Sebab dia bertaubat bukan kerana menyesal, tapi bertaubat kerana takut. Dan akhirnya tenggelam semua rumah-rumah Qarun dengan harta-hartanya semua. Kan? Saya dah pernah sampai di Mesir. Kan? Tasik Qarun. Rumah dia punya besar. Kalau nak ikut zaman dulu, maknanya 3,000 tahun dulu, rumah tu, saya ingat luas rumah tu, saya ingat lebih 10 kali besar Masjid Bukit Jelutong ni. 10 kali telan bumi macam tu, tenggelam macam tu tenggelam, jadi sebuah tasik dekat Mesir, dipanggil Tasik Qarun. Besar tasik tu. Berada di Tasik Qarun, saya tengok subhanallah, teringat ayat dari surah Al-Qasas ini. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala maknanya memerintahkan bumi, maknanya telan Qarun kerana pendustaannya itu. Allah sebut dalam surah Al-Qasas ayat ke-81 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فخشفنا به بداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله
wa ma kana minal mutasirin. Maka bumi telah menelannya dan juga istananya, dan tidak adalah daripada satu kaum pun dapat menolongnya melainkan daripada Allah, dan tidaklah dia daripada orang-orang yang dibantu. Allah sebut. Jadi Allah Al-Wajid, Allah Subhanahu wa taala boleh bagi kekayaan. Yang pertama. Yang kedua, Allah boleh tarik balik juga. Sebab itu hari ini ada harta kurniaan daripada Allah Al-Wajid, jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Sebab bersyukur tu janji Allah, Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, pasti akan ditambah nikmat kamu. Kan? Wala in syakartum la azidannakum. Tetapi Allah kata wala in kafartum. Jika kamu mengkufurkan nikmat itu, fa inna adzabi lasyadid. Azab Allah tu sangat-sangat keras, kata Allah Subhanahu wa taala.